marilah bersama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan kedua dan kesempatan untuk bersama-sama di dalam majlis yang insya-Allah ada mendapat keberkatan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam pertemuan kita pada malam ini Allah saya akan membaca beberapa hadis riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id Al-Khudri adalah seorang sahabat daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau banyak mengambil riwayat dan ilmu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi di dalam pertemuan kita pada malam ini kita akan sebut beberapa riwayat yang diriwayat langsung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala. Hadis yang pertama, hadis yang sangat penting yang dia merupakan akidah berkaitan bagi ahli sunnah wal jamaah. Dan Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ba'a la yusyriku billahi syai'an dakhala al-jannah. Daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mati selama dia tidak mensyirikkan Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu yang lain, dengan sesuatu apapun, nescaya dia akan masuk. Hadis ini merupakan dalil di sisi ahli sunnah wal jamaah. Sesiapa yang meninggal dunia dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, pasti akhirnya akan dimasukkan juga ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kerana ada di sana pendapat yang bukan daripada ahli sunnah wal jamaah, mereka mengatakan bahawa orang yang mati dalam keadaan melakukan dosa-dosa besar pasti kekal mereka itu di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Adapun di sisi kita tak, orang yang masih ada iman walaupun dia diazab begitu lama di dalam neraka, tetap dia berhak untuk akhirnya untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, sama ada melalui syafaat Nabi atau melalui syafaat Allah Subhanahu wa taala sendiri. Dalilnya kan maka kalau la yusyrik billahi syai'an, siapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikatkan, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, nescaya dia akan masuk syurga. Sekalipun dosa yang dilakukan itu sangat besar, tuan-tuan, dosa yang sangat besar, tetapi dia masih lagi beriman kepada Allah, maka tetap dia akan masuk syurga. Lain kalau dia mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, sekalipun dia tak buat dosa, tuan-tuan, dia tak buat dosa-dosa besar yang menyebabkan fasik dan sebagainya, tapi akhirnya dia mati dalam keadaan dia tidak beriman, tetap dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka terdapat juga hadis yang menunjukkan bahawa orang yang melakukan dosa sekian kekal di dalam neraka itu tidak ada. Di antaranya hadis yang menceritakan tentang balasan bagi orang yang melukis ataupun membuat patung. Sesiapa yang membuat patung, Nabi sebut akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Sehinggalah dia boleh memberikan nyawa kepada patung yang dia buat, lukisan yang dia buat tu, sehingga dia boleh bagi nyawa. Selagi dia tak boleh bagi nyawa, maka selagi itulah dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana dengan hadis ini, tuan-tuan? Jadi siapa yang boleh memberikan nyawa kepada makhluk, tuan-tuan? Tidak boleh bagi nyawa, tuan-tuan. Hidup dan mati ini adalah pemberian daripada Allah. Kita nak hidup orang lain boleh, tak boleh, tuan-tuan. Sebab kita sendiri pun Tuhan yang menghidupkan. Macam mana kita nak menghidupkan orang lain?
Jadi zahir daripada hati disebut siapa-siapa yang buat patung, siapa-siapa yang buat lukisan apa masawwara suratan, yang melukis satu lukisan gambar patung tuan-tuan, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, sehinggalah dia mampu memberikan nyawa kepada patung yang dia bina. Masuk daripada hati dia apa tuan-tuan? Dia seakan-akan kekal juga dia dalam sebab siapa dia yang boleh bagi nyawa? Tak boleh bagi nyawa. Bila tak boleh bagi nyawa, maksudnya kekal dia di dalam neraka. Itu hadis tuan-tuan. Yang kita baca tadi itu hadis itu tuan-tuan. Hadis yang katakan bahawa sesiapa yang mati dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah, dia akan masuk, dia akan masuk syurga. Baik, tilawahnya adalah dalam hadis yang pertama. Kalau kita tengok dari segi zahir, nampak macam berlawan. Hadis yang pertama kata Rasulullah Muhammad kekal dalam neraka. Hadis yang kedua kata orang yang beriman walau sahabat Rasul pun tetap dia akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Di sini dah perlu kepada penelitian, perlu kepada ilmu. Ulama berkesimpulan bahawa yang dimaksudkan dia akan keluar sehingga dia dapat memberikan nyawa kepada patung yang terbuat pada dunia ni. Itu maksudnya ialah tidak keluar artinya lampu dia berada di dalam dalam neraka. Atas jalan tertulis, yakni atas jalan nak beritahu bahawa hukuman orang yang buat patung ni sangat berat. Tetapi tidak dekat dia di dalam neraka. Akhirnya dia akan keluar juga tuan-tuan. Tapi lama masanya tuan-tuan. Mana dalil dia boleh keluar? Dalil dia boleh keluar daripada neraka ialah sesiapa yang mati dalam keadaan tidak